hanya pada tahun 2019 yang terkinilah beliau dan pasukan beliau memenangi anugerah emas di Bangkok International Intellectual Property Invention, Innovation and Technology Exposition, um, iaitu IPI Tax IPTex 2019. Beliau juga pernah memenangi Special Award daripada Innopo Indonesia pada tahun yang sama, di Thailand. Dan juga pernah memenangi anugerah perak di Sinto International Games dan Gamification SIGG 2018, Anjuran Innovation and Commercial Center UUM pada tahun 2018. Begitulah sedikit latar belakangnya. Jadi kalau saya baca panjang lagi takut kurang pula masa untuk Profesor Madya Datuk Dr. Nuraini untuk menyampaikan perkongsiannya. Memperkasa kluster ilmu begitulah topik yang bakal dikupas oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Datuk. Ada apa sebenarnya dengan kluster tu? Hari ini orang banyak bercakap tentang kluster. Apa ertinya kluster ilmu? Kita tahu bahawa perkataan ilmu itu berakar umbi daripada bahasa Arab yang bermaksud pada dasarnya bererti pengetahuan, pembelajaran, disiplin, sains, kesusastraan dan juga doktrin. Dan apabila elemen-elemen ini diklusterkan, apakah kebolehjangkitan ilmu tersebut boleh memandaikan lagi umat manusia? Atau apakah kerebakan ilmu tersebut tidak mengubah apa-apa dan kekal menyudutkan kita pada status quo yang sama? So, inilah persoalan yang menejah minda apabila kita melihat perkataan kluster itu disatukan dengan perkataan ilmu dalam frasa yang sama. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Yang Berbahagia Prof. Madya Datuk Dr. Hajah Nuraini untuk menyampaikan ucapan beliau pada petang ini. Dipersilakan Datuk Keani untuk majukan bicara. Silakan. Jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Sharifah Fazlia Tun Syed Ismail, moderator pada petang ini. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hishamuddin Isam, Timbalan Dekan Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah UUM. Seterusnya Yang Berusaha Dr. Zamimah Osman selaku pengarah persidangan antarabangsa rentas 2021 kepada wakil dari Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur dan Wilayah Utara, kepada rakan-rakan seperjuangan, para pendidik, para pelajar yang hadir, para pembentang, seterusnya para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apabila Dr. Sharifah mengupas judul kluster tersebut, ini yang merisaukan hati Kak Ani ni. Kluster tersebut memang tujuan utama menggunakan istilah kluster itu agar dia berjangkit dalam konteks sekarang. Tambah pula seminar antarabangsa ini rentas. Rentas, kita rentas ilmu. Kita rentas pengalaman, kita rentas walau di mana berada, dari Thailand hingga ke negara Jerman, hingga ke Indonesia dan dalam negara. Kita masih diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu dalam sesi ilmu ini. Kita mohonlah supaya kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat kesejahteraan dunia dan akhirat. Di petang-petang ni kan, ni petang-petang kalau di Surung Bantal ni, inilah masa yang paling sesuai. Kita cerita sikit dulu. Ceritanya kita memandang keluar dahulu sebelum kita memandang ke dalam. Sebelum kita melihat tentang cerita kita, kita dengar cerita orang lain dahulu.
Ceritanya berkenaan dengan bahasa Inggeris. Pernahlah ditanya kepada David Crystal. David Crystal ni siapa? David Crystal ni ahli linguistik, ya, orang Welsh, ya, dari Wales, ya, dari UK. Beliau ini memang terkenal bagi orang bahasa khususnya. Mungkin ada rakan seperjuangan yang bukan dari bidang bahasa ada mendengar ataupun belum pernah mendengar tentang nama beliau, ya, David Crystal. Baik. Beliau pernah ditanya, bahasa Inggeris ni berapa lamakah, ditanya dalam bahasa Inggeris lah, ya, kita ubahlah gaya kita. Berapa lamakah bahasa Inggeris ini akan menjadi bahasa global? Kerana kita sedang bercakap, kita ingin bahasa kita jadi global. Jadi kita dengar dulu apa cerita bahasa Inggeris ni. Berapa lamakah? What is the future? Tu kena cakap dengan izin tu. Apakah masa depan bahasa Inggeris untuk menjadi bahasa global seterusnya? Beliau mengatakan bahawa dari segi jangka masa panjang tak tahu. Dari segi jangka pendek dia kata seperti yang ada. Beliau ambil contoh bahasa Latin. Kalaulah kata 1000 tahun dahulu orang mengatakan bahasa Latin tidak akan digunakan sebagai bahasa ilmu, sebagai bahasa agama, sebagai bahasa politik yang global, orang tidak akan percaya. Tapi hari ini, menurut beliau, dan kita juga sedia maklum bahawa bahasa Latin itu hanya dipelajari sebagai satu bahasa yang lama, ya, sebagai bahasa lebih kepada seperti apa yang Profesor Emeritus sebut pagi tadi, Profesor Datuk Dr. Teo kita sebut legasi, ya, hanya satu legasi, ya. Baik, beliau berkata bahawa begitu jugalah dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris sudah begitu banyak perubahan yang berlaku dan begitu ketara. Bahasa Inggeris yang beliau sendiri, beliau kata beliau sendiri boleh berucap dalam, boleh bercakap, dia kata Englishes. Bahasa Inggeris apa? Bahasa Inggeris yang Queen's English, bahasa Inggeris standard, bahasa Inggeris Welsh. Lain bunyinya, bahasa Inggeris Liverpool, kerana masa umur 10 tahun beliau berpindah ke Liverpool. Jadi bahasa itu sudah menjadi sebati dengan diri beliau. Dan beliau berkata apabila beliau pergi ke luar negara, beliau akan mengikutlah bahasa-bahasa tempatan yang ada. Sebagai contoh katanya, 400 juta di India menggunakan bahasa Inggeris India. Caranya berlainan kerana ada mengikut tempatan, mengikut budaya tempatan. Kerana kita sedia maklum bahasa ini akan mencerminkan budaya kita, akan memancarkan budaya yang ada. Ya. Jadi di Nigeria ada bahasa sendiri, bahasa Inggeris sendiri. Ya. Dan selagi, ini satu perkara yang penting yang nak dikongsikan dengan para hadirin sekalian, iaitu beliau berkata bahasa itu kuat kerana orangnya kuat. Dahulu, kalaulah katakan bahasa global ini, bahasa global dia istilah baru. Beliau mula memberi kuliah tentang bahasa global pada tahun 80-an. Buku pertama dalam tahun 1990-an. Itu pun hujung 1990-an tentang bahasa global. Ini sebenarnya konsep yang baru. Dan kita tahu bahawa bahasa Inggeris sudah begitu lama wujudnya. Dan
selagi bahasa orang yang menuturkan bahasa itu kuat, kuatlah bahasa itu. Kuat dari segi apa? Orang ingin berinteraksi dengan masyarakat tersebut, negara tersebut dengan menggunakan bahasa tersebut. Beliau ada menyebutkan bahawa mungkin pada suatu hari, mungkin, dia kata boleh jadi bahasa Mandarin. Ya, menjadi bahasa global. Kita akan bercakap bahasa Mandarin. Tapi menurut beliau, mengikut keadaan pada masa sekarang, tak ada. Kerana orang di negara China, semua sedang sibuk belajar bahasa Inggeris. Ya. Seterusnya, beliau menyebut bahawa bahasa Spanish. Dan beliau menyebut mungkin satu hari yang akan digunakan secara global bahasa Arab. Ya. Itulah cerita buat petang ini, ya, untuk kita fikirkan apa yang sedang berlaku di luar. Ini daripada pengalaman Crystal, David Crystal. Wallahu alam. Jadi boleh share lah sekarang ni. Ini kira ada PowerPoint lah. Ya, Kak Ni share PowerPointnya, moderator. Boleh nampak ke? Nampak jelas. Boleh. Alhamdulillah. Kan. Kena respon-respon sama kerana petang-petang ni baiklah kita bertanya khabar. Ya. Tahniah ya, tahniah diucapkan kepada SLCP, Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah kerana berjaya mengadakan persidangan antarabangsa Rentah 2021. Terima kasihlah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang dari dulu lagi ya begitu kuat menyokong kita. Kalau tak silap dulu 2005 ya. Itulah yang kita ada seminar yang besar yang kita anjur bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan hinggalah ke hari ini menjadi kawan yang setia, sahabat yang setia bagi kita. Terima kasih banyak-banyak dan diharap persahabatan ini berkekalan hinggalah ke akhir hayat. Baik. Ini yang Dr. Sharifah tadi membina membina kluster ilmu dalam kelaziman baru. Minta maaf ada perubahan sedikit ya. Membina kluster ilmu, macam mana kita nak pastikan kluster ilmu itu kita bina dalam kelaziman baru. Dan apa yang nak disampaikan pada petang ini yang nak dikongsikan sebenarnya bukanlah satu perkara yang luar biasa. Tapi perkara yang biasa sekiranya tidak diberi perhatian memang akan jadi luar biasa. Ya. Ini okey. Ini kiranya kenapa kacamata ni? Sebenarnya pada petang ini tajuk ini akan dikupas berdasarkan kacamata seorang pendidik. Seorang pendidik yang dahulunya pernah mengajar di sekolah-sekolah, di hutan, di tepi pantai, di luar bandar, di tengah kota, dan seterusnya menyambung pendidik, seterusnya berkhidmat dengan Institut Bahasa, sekarang ni IPG Bahasa Melayu Antarabangsa di Lembah Pantai, bukan Lembah Sintok, dan seterusnya ke UUM. Sebagai seorang pendidik, apa yang kita lalui ini mematangkan kita, membuatkan kita terfikir.
sekiranya kita ingin mewujudkan, membina. Kenapa sebut bina? Tak adakah ilmu ini? Ilmu ini ada. Hanya sekarang kita kena pastikan dalam kelaziman baharu kita bina semula dengan cara yang lain. Hati terbuka, pemikiran terbuka. Ya, jadi ini lebih berdasarkan kacamata seorang guru. Sebagai seorang guru, ya, apa yang berlaku di dalam kelas mestilah dilihat apa yang ditetapkan oleh negara. Kerana kita bercakap tentang negara bangsa, ya, bercakap tentang negara bangsa. Kita di sini tidak akan mengupas tentang negara bangsa, tetapi ya, kena ambil maklum apakah cabaran-cabaran kita dalam mendepani kita untuk mewujudkan satu negara bangsa. Adakah benar kita ni satu negara bangsa dalam perjalanan ke? Apakah usaha kita? Ya, kita tidak boleh mengatakan bahawa tidak ada harapan. Tidak. Kita mesti terus menyebut perkara-perkara yang positif dan pada masa yang sama disokong dengan usaha-usaha. Tapi usaha ini tak bolehlah kita berkiblatkan ke tempat lain dahulu. Ya, kita lihat apa yang ditetapkan sebagai contoh. Ya, kalau bagi guru-guru ini perkara yang memang selalu kalau dalam bengkel dan sebagainya akan ditekankan. Tapi ini untuk umum, khususnya kepada anak anda yang baru menyambung pengajian di UUM. Tahniah diucapkan kerana bertambahnya ilmu akan menguatkan rakyat Malaysia, insya-Allah, ya. Jadi di sini yang penting kenapa kita rukun negara ini, ya, yang kita kena pegang tentang yang perpaduan, tentang perpaduan. Dan perpaduan ini mestilah kita mempunyai rukun yang sama, kepercayaan yang sama. Kita mempunyai asas yang sama, tiang yang sama. Kalau kita boleh guna perkataan tiang lah di sini, rukun negara. Kemudian cantiknya pula, rukun tu tadi memang membawa makna ketenangan. Ya, ada satu makna lagi bagi rukun, iaitu ketenangan, kesejahteraan. Jadi rukun ini dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan akan membuatkan kita bersatu padu menuju satu arah negara bangsa yang maju. Selagi kita tidak maju, selagi kita tidak kuat, negara manakah yang ingin berinteraksi dengan kita, yang ingin berjual beli dengan kita, yang ingin datang ke negara kita untuk menuntut ilmu? Kita alhamdulillah, khususnya sebelum pandemik ini, kita dapati bahawa di UUM begitu ramai pelajar luar negara yang memohon untuk melanjutkan pengajian, sama ada pada peringkat sarjana muda dan juga pada peringkat pasca siswaza. Walau bagaimanapun, insya-Allah dengan kemudahan yang ada secara maya kita akan terus mendapatkan pelajar. Hanya jarak jauh lah, secara maya lah. Jadi bila secara maya, inilah yang nak kita fikirkan. Baik, selepas rukun negara tu kita kena lihat falsafah pendidikan kebangsaan. Di falsafah pendidikan kebangsaan kata usaha berterusan perkembangkan lagi potensi individu. Sebenarnya ada jugalah pihak yang minta supaya falsafah pendidikan kebangsaan ni ditulis semula, iaitu
bukan saja memperkembangkan lagi potensi individu, tetapi fokusnya kepada memperkembangkan ilmu. Ini dia, memperkembangkan ilmu. Kenapa? Kerana dengan ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan saja tidak cukup, tidak boleh membuatkan kita seimbang, tidak boleh membuatkan kita harmonis dari segi jeris, jasmani, emosi, intelek, rohani dan sosial, ada tambahan sosial. Ya, jadi kita tak boleh kalau sekiranya kita tidak mempunyai ilmu. Jadi kita tidak boleh melahirkan graduan, lulusan yang seimbang. Tujuannya apa? Memberi sumbangan terhadap diri dahulu. Sebelum kita boleh menolong orang lain, kita kena pastikan kita kuat dulu. Kemudian barulah kepada keluarga, kemudian barulah kepada masyarakat dan seterusnya nasional dan global. Itu dia, kekuatan diri, kekuatan berdasarkan ilmu pengetahuan. Tanpa kita lupakan tentang etika, akhlak dan sebagainya. Ya, jadi ini dia. Apa yang ada di dalam kelas, apa yang kita buat ini mestilah bertunjangkan falsafah pendidikan kebangsaan, dan sebagai sebuah negara Islam, ilmu ini milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tengok juga falsafah pendidikan Islam. Ke arah mana? Mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Jadi apabila dalam kita membina semula kluster ilmu itu memang dah ada, tapi kita bina semula berdasarkan keperluan semasa. Ya, baik. Ini antara buku-buku lah yang kalau kita nak baca. Apa itu negara bangsa? Ni ada editor kita, Profesor Madya, Dr. Rohani Haji Abdul Ghani dengan kawan-kawannya menerbitkan. Jadi silalah dapatkan buku-buku ini supaya kita tahu. Kita tahu, khususnya pendidik, mesti tahu sebenarnya kita nak capai apa. Nak bagi pandai tata bahasa sahaja ke? Nak bagi pandai berpuisi sahaja ke? Boleh berpantun, tapi tujuan akhirnya apa? Kesejahteraan tadi. Ya. Baik. Sekarang kita tengok dahulu. Kalau kita lihat sekarang, ini aset negara kita. Kita tengok 32, ini latar belakang saja dahulu. Populasi penduduk Malaysia. Lebih kurang 32 juta, hampirlah 33 juta. Ya, ramai juga. Betul lah, kalau di India tu 400 juta. Kita ni 32 juta, 33 juta, sesuai lah dengan keluasan tanah yang kita ada. Ya, berapa ramai daripada penduduk ini? Kita tolaklah yang kecil-kecil tu yang belum tahu apa-apa, bayi-bayi semua. Daripada jumlah ini, berapa ramai yang betul-betul faham konsep negara bangsa? Betul-betul faham tentang rukun negara. Kenapa ada rukun negara? Kenapa ada falsafah kebangsaan, falsafah pendidikan kebangsaan? Kenapa kita ada ini? Apa sumbangan penduduk ini termasuk kita? Ya, apa sumbangan untuk membawa bahasa Melayu tadi, bahasa sastra dan budaya ini? Kita ni jumlah ni itu ramai. Daripada jumlah ini, kalau kita buat kaji selidik, bolehkah kita menunjukkan bahawa semuanya faham tentang apa yang diperkatakan? Ini hanya nak tengok jumlah statistik kita sahaja. Ya.
Ini kalau kita tengok, kerana sebagai guru kita nak lihat juga, wah, tanggungjawab pendidik, ya, di prasekolah, ya, di sekolah rendah, di sekolah menengah. Ini murid-murid ni, mereka akan, ini kiranya dikemas kini pada 31 Mei 2021 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan bukan yang 2021 lah, kerana yang itu mungkin belum siap lagi, ya. Daripada ini tanggungjawab ni. Bila kita nak bina, kita kena mulalah dari rebung. Kalau kata dalam konsep sebagai pendidik, prasekolah. Dari prasekolah hingga ke sekolah rendah. Dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Bagaimana kita bina ilmu dalam kluster pendidikan? Bagaimana kita nak bina? Sejauh mana kita berjaya membina kluster ilmu? Ilmu ni luas. Tapi setiap ilmu yang ada, bahasa itulah menjadi asas. Bahasa mencerminkan budaya kita. Ya, jadi bahasa, sastra, budaya dan masyarakat, keunggulan sesebuah masyarakat tak dapat dipisahkan. Dan tu ini guru, sekolah rendah, sekolah menengah, ya. Guru-guru ini bertanggungjawab. Guru sendiri harus membina kluster pendidikan, kluster ilmu dalam diri mereka. Kita ada sekarang kluster tempat, kluster murid, kluster guru. Itu di peringkat sekolah. Ini pula kalau kita tengok, ini yang mendaftar di institusi pengajian tinggi awam 2012 hingga 2019. Ya. Ini dia. Ini walaupun tidak adalah niat nak membezakan antara lelaki dan perempuan, tapi ini antara data yang dapat daripada Hirschman 2021, hanya sekadar nak menunjukkan ramainya dalam kluster ilmu. Dari sekolah ke sekolah menengah, yang belajar, yang mendidik. Kita terus lagi. Tadi maklumat IPTA, sekarang maklumat IPTS. Ini Presiden Persatuan Kebangsaan IPTS Bumi Putera Malaysia, Amir Hamzah Muhammad Isa, kata 51% daripada pelajar institusi pengajian tinggi di IPTA, di IPT sedang menuntut di 443 IPTS. Kita ada lebih kurang lah 443, mungkin jumlah ini ada pertambahan, ya. Kerana ini 2020, ya. Ini kira ambil daripada respon beliau terhadap belanjawan. Dan seterusnya, kayu ukur kita, ke mana kita nak pergi, apa yang telah dibuat oleh pihak yang bertanggungjawab untuk kita, yang tadi kita lihat begitu ramai pelajar, sama ada di peringkat prasekolah, murid di prasekolah hingga sekolah menengah hingga ke universiti. Begitu ramai. Sepatutnya pada masa akan datang kita lebih kukuh, kita lebih kuat, kerana bakat yang ada ini, kalaulah kita pastikan, kita nak kata pastikan, kalaulah kita berusaha, usaha yang berterusan, ya, ni kita kena tengok apa pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025, dan cuba kita lihat di sini.
Kalau nak bersaing pada peringkat global, apa murid perlu ada? Pengetahuan. Kemudian kemahiran berfikir. Dengan ada pengetahuan, ada kemahiran berfikir, kemahiran memimpin ini secara ringkas ya, kemahiran dui bahasa. Dui bahasa tu kiranya kena cukup-cukup bagus lah kedua-dua bahasa. Ya. Tapi kita utamakanlah bahasa kebangsaan kita, etika dan kerohanian. Dan di situlah akhirnya ada identiti nasional. Kita akan dengan bangga mengatakan, saya rakyat Malaysia. Ya, kita dengan bangga akan mengatakan. Ini di peringkat sekolah. Ini pendidikan tinggi. 2015, 2025. Sebenarnya ada 10 lonjakan. Tebal laporan ni. Beratus-ratus halaman. Kita lihat apakah perancangan yang dibuat. Dan ini lonjakan yang telah dibuat. Ada 10 lonjakan dekat IPT. Yang 1, 2, 3, 4 ini lebih kepada bakat, pembinaan bakat. Yang lain itu untuk mengukuhkan ekosistem pendidikan. Balik semula, kita lihatlah pada hasrat kita. Ya, kita mahukan apa? Graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang. Itulah yang kiranya anak anda yang baru menyertai Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah ini yang mengambil sarjana muda linguistik dan pengkomputeran. Linguistik dan bukan pengkomputeran. Linguistik teknologi maklumat, linguistik dan teknologi maklumat. Seterusnya, kesusasteraan kontemporari dan pengurusan industri kreatif. Dekat situlah graduan holistik berciri keusahawanan terletak di situ. Kerana anak anda semua ni diasuh untuk berfikir sebagai usahawan. Akan berdaya saing bukan saja pada peringkat nasional, insya-Allah pada peringkat global. Kemudian ni kecemerlangan bakat. Ya, potensi yang ada pada diri akan diperkembangkan dan menghayati pembelajaran sepanjang hayat. Habis saja sarjana muda, nanti akan buat sarjana dan seterusnya PhD dalam bidang bahasa, sastra dan budaya, insya-Allah. Dan kita juga ya tekankan negara kita graduan TVET yang berkualiti. Kita bukan nak tengok yang di sini sahaja, tapi ini latar, banyak lagi latar. Kalau kita lihat, kita ada guru abad 21. Ya, guru abad 21. Tapi sewaktu pandemik, ini sistem pendidikan negara yang minta maaf ya. Apa aspirasi akhir kita? Malaysia memerlukan anda yang berbakat, yang dapat menghadapi cabaran luar biasa dengan ilmu dan kemahiran yang sesuai dalam bidang masing-masing. Bukan ada ilmu sahaja, tapi mempunyai nilai yang tinggi. Ada etika. Selalu bila sebut ada nilai, nilai itu positif. Beretika, berakhlak mulia. Boleh sesuaikan diri dalam dunia yang orang kata pada masa ini terus berubah. Pada masa dahulu kita tak fikirkan bahawa kita akan bertemu untuk berseminar. Seminar antarabangsa. Kalau seminar antarabangsa ini, kita kira memang akan naik pesawat. Kita akan naik feri. Ya, kita akan menjelajah. Tapi sekarang tidak.
kita masing-masing di rumah. Ya, baik. Kita lihat di sini. Sekarang kita lihat, kita ada dari individu. Dari individu, ya, dari individu ini, kalau nanti nak kena ubah ni sikit, dari ilmu ini menuju ke negara bangsa. Negara bangsa pun bukan matlamat akhir saja. Banyak lagi. Kita ada matlamat akhir yang kesejahteraan yang abadi. Jadi dari ilmu ni, individu, ke keluarga, komuniti, ke nasional ni, dia boleh bergerak sekali. Bukan semesti dah habis satu individu, barulah pada keluarga. Habis pada keluarga, barulah pada komuniti. Lepas tu barulah sumbangan nasional atau global. Pada peringkat individu ini, pada sekarang ini, bolehlah membantu mengangkat bahasa, sastra dan budaya pada peringkat keluarga, pada peringkat nasional dengan melibatkan diri. Jangan duduk diam-diam saja. Jangan duduk sorang-sorang saja. Hinggalah pada peringkat global. Hingga kita dikenali. Hingga ada Nobel laureate dari Malaysia, ya, yang bahasa Melayu. Kerana beratus-ratus Nobel laureate dunia, rasanya 114 atau mungkin lebih, ya, yang dalam bidang kesusastraan, ya, diangkat di pentas dunia, ya. Baik. Ini dia isu utama yang ingin dikongsikan, iaitu pembelajaran kendiri dalam talian. Kita sedia maklum, pembelajaran kendiri ini sangat penting. Pembelajaran kendiri terarah, ya, dalam talian. Sebelum terarah tu pembelajaran kendiri. Bukan mudah, ya, khususnya bagi anak-anak di sekolah. Kita sedia maklum sekarang, ya, bagaimana situasi pembelajaran sedang berlaku. Kita tahu cabaran-cabarannya. Kita menjangkakan, kita mengharapkan, kita meminta tolong kepada ibu bapa untuk membantu anak-anak belajar di rumah. Dia bayangkan 5 orang anak, 5 laptop atau 5 telefon. Ingat, rasa yang ini ramai yang alami, ya. Kemudian tu di semua peringkat ada anak di sekolah rendah, ada anak sekolah menengah, ada anak di universiti, semua nak minta bantuan. Tapi kalaulah kira pembelajaran kendiri yang dalam talian ini tak berkesan, ya Allah, ruginya kita sebagai rakyat Malaysia. Sebagai seorang pendidik, inilah perkara yang begitu terharu, begitu sedih, ya, yang mengguris jiwa kerana bagi kepercayaan diri Kak Ani sendirilah, bagi kepercayaan bonda, iaitu guru terdidik untuk mendidik anak-anak dalam konteks di sekolah. Seorang ibu, seorang ayah, seorang datuk, seorang nenek, kemungkinan besar dia tidak mengambil kursus-kursus untuk mengajar. Katalah kursus psikologi, katalah reka bentuk pengajaran, katalah kursus strategi pengajaran. Kalau dalam bidang bahasa, kita nak kena mengajar menggunakan sebagai contoh metakognitif. Perkataan besar tu, metakognitif. Ya, jadi metakognitif ini kiranya kita mengaplikasikan satu strategi untuk mengajar bahasa sebagai contoh kefahaman membaca. Ya. Jadi kefahaman membaca ni apabila menggunakan strategi metakognitif, bayangkan seorang ibu di mana ni, kalau kita nak fikirkan di Sempurna.
metakognitif, kan? Kalangkan kita sendiri pun kadang-kadang banyak perkara yang kita tidak tahu yang dalam bidang pendidikan. Jadi bagaimana dalam talian anak-anak ini boleh membina kluster ilmu tadi? Bagaimana? Kerana perlu ada sokongan. Dan memang tidak adil kalau kita serahkan 100% pada guru. Dan tidak adil juga kalau kata ibu bapa tidak ada pengalaman, tidak ada masa dan sebagainya. Dan ini perkara biasa tau. Kalau anak orang, kita memang boleh sabar. Kalau kita dah ajar A, B, C, A bunyinya katalah ibu ada huruf A, E, I, O, U. Kata E tu ada masa bunyinya di vokal, ya, E, bukan sorry, tak ada sebut juga ataupun sebut pada tempat yang salah. Jadi bayangkan macam manalah kata seorang ibu, seorang bapa tu sempurna. Tak payah jauh lah dekat Kedah ni pun, katalah dekat mana. Kita tak berani sebutlah kat Kedah, nanti kata pula kata kawasan tu luar bandar. Padahal luar bandar boleh bukan menentukan ilmu seseorang itu. Tapi kita bercakap pada kemudahan. Iaitu ibu bapa tadi. Guru tadi. Jadi balik-baliknya mungkin kena ada satu sistem. Maaf ya, ni bateri nanti. Okey. Mungkin kita perlu lihat kembali, kita lihat di sini dari segi teknologi yang kita gunakan. Ya. Bukan kemudahan semua orang ada. Ini antara cabaran yang amat besar untuk kita, khususnya guru bahasa. Ya, khususnya guru bahasa. Hari ini memang nak lihat dari sudut guru bahasa. Kerana inilah bidang kesayanganku, ya. Jadi teknologi. Dari segi teknologi ni, satu, akses. Boleh ke mereka mendapat, mereka mempunyai kemudahan? Boleh ke menerima kalau kita mengikut, kalau kata kita mengikut tentang model penerimaan teknologi, model TAM, ya. Model penerimaan teknologi, kita dapati bukan semua, malah terdapat juga di peringkat IPT pensyarah-pensyarah yang tidak menggunakan teknologi ini dengan baik. Kenapa? Kerana maklumlah ada setengah yang kira yang dah lama-lama ni, macam-macam Kak ni kira kena belajar balik. Kena belajar balik, memakan masa. Tapi kalau kita faham hasrat negara kita, kita faham kita mahu meninggalkan legacy, kita kena berusaha. Kita kena berusaha. Dari segi teknologi ni kita begitu banyak. Hanya yang mana yang sesuai yang kita boleh gunakan untuk bahasa ni. Yang mana? Yang boleh kira melibatkan pelajar dengan baik. Penglibatan pelajar. Bukan saja kita melibatkan pelajar, tetapi pelajar itu terlibat dengan baik. Jadi, satu perkara lah nak dikongsi ni. Janganlah dibebani pelajar ini dengan begitu banyak tugasan. Kadang-kadang tak terdaya adik pelajar kerana kalau dahulu dalam kelas lain sambil buat, sambil dibimbing. Tapi yang ini cuba bayangkan duduk depan komputer, dengar. Tak sempat. Jadi dalam teknologi itu mesti diwujudkan pelajar mampu membuat refleksi. Setiap apa yang kita belajar, kita perlu ada refleksi. Kena maklumkan bahawa ya
Ini apa tujuan kita belajar hari ini? Apa perkongsian kita pada hari ini? Kenapa kita belajar tentang perkara ini? Kat mana sumbangan perkara ini dalam hidup kita pada masa hadapan? Ya. Setelah kira refleksi ni boleh berlaku pada sebelum, pada pertengahan, pada sesudah pengajian. Pencarian maklumat ini memang mudah sekarang. Tapi yang dicarikan itu betul-betulkah bermanfaat? Betul-betulkah difahami? Betul-betulkah dihayati? Ya, seperti pakar-pakar dalam kefahaman membaca mengatakan kita membaca ayatnya secara tersurat. Kemudian kita baca ayatnya secara tersirat. Kemudian kita kaitkan untuk keadaan di luar bahan bacaan kita. Kita melihat alam sekitar, kita kaitkan dengan masa akan datang, kita kaitkan dengan sejarah, kita kaitkan dengan geografi. Oh, lupa nak sebut tadi tentang guru bahasa. Guru bahasa ni sebenarnya seorang tokoh yang luar biasa. Macam tu. Macam mana tu Dr. Sharifah? Ya, yang kita kata luar biasa. Serba-serbi tahu. Ya, karangan ya, tentang dadah tahu. Ya, tentang apa lagi? Alam sekitar tahu, tentang politik tahu, tentang agama tahu, serba-serbi tahu. Ya. Sebut aja bidang apa. Guru bahasa tahu. Sebut saja nak tulis surat bagaimana. Guru bahasa tahu. Ya. Dari segi tata bahasa bagus. Dari segi kosakata bagus. Di mana dah dapat maklumat, semua tahu. Itu dia pendidik. Ya, yang mesti serba tahu, yang kena bawa khususnya dekat prasekolah tadi tu. Awal lagi prasekolah. Bukan saja ilmu pengetahuan yang ada dalam fikiran itu mesti mantap. Ya, sekarang kita memang boleh cari, tetapi nak cari pun kita kena faham bahawa kita pertama kita kena ada pengetahuan, kemudian kita kena faham. Kemudian kita nak kena analisis, kita nak sintesis, kita nak simpulkan. Kalau kita tak faham, kita tak boleh kongsi idea tersebut. Mana-mana kalau kita lihat dalam pendidikan, kita akan bercakap tentang teori konstruktivisme. Kalau bercakap tentang teori konstruktivisme ni artinya, kalaulah apa yang disampaikan, orang kira pelajar kita terus terima 100%. Maaf. Maaf. Boleh terima 100%, artinya kita hanya mencurahkan ilmu. Kira kita potong otak, curahkan ilmu dalam tu. Bukan begitu. Kerana pelajar akan construct sendiri. Kalau kita kata sesuatu perkara tu bermanfaat, dia akan lihat betul ke bermanfaat. Daripada pengalaman dia akan construct sendiri. Dia akan bina sendiri. Dia boleh terima, dia boleh tolak, dia boleh ubah suai. Kena ingat, kalaulah semua yang kita bagikan, bayangkanlah, semua A+ lah dalam kelas kita. Ya, semua A+. A++. A campur-campur lagi, bertambah. Tapi di sini artinya dia construct. Jadi apa yang kita sampaikan tadi memang kena ada refleksi. Kena mencari kebenarannya. Terus meneroka. Tak boleh terima bulat-bulat. Kerana apa? Ini kira pembelajaran kendiri. Terarah. Ya. Kita ada berapa minit lagi, Dr. Sharifah? 20. 2 minit. Masya Allah. Ya. Kemudian perkara yang penting dalam membina ilmu ni kepercayaan guru. Kalau guru percaya, ya, percaya dengan
apa yang ditetapkan, bukan saja oleh pihak kementerian, apa yang ditetapkan oleh pihak sekolah, apa yang terdapat dalam silibus, dan dia percaya bahawa anak murid dia akan berjaya. Ya, memang masing-masing ada potensi sendiri, ya, amat penting. Seterusnya, ya, guru sendiri penerimaan teknologi. Ya, ni ada orang nak minta. Okey, approve, semua approve. Kita berkongsi. Penerimaan teknologi ni kita kena belajar. Kita dah lain, kita bukan macam dahulu lagi. Hanya masalahnya apps, ya, aplikasinya masih berkurangan. Kalau kita lihat sekarang, kita sangat bersandar, ya, orang bahasa ni sangat bersandar dengan kalau nak menulis dan sebagainya, kita menggunakan apa? Kita mencari bahan, pengurusan bahan, kita menggunakan Mendeley, ya. Tapi semuanya masih dalam bahasa Inggeris. Kemudian kita gunakan Scholastic, masih dalam bahasa Inggeris. Yang baru ni, baru lihat ada satu lagi ni yang digunakan, kita ambil teks, kita letak dalam apps tu, teks tu bercakap. Tak payahlah kita baca, kita dengar saja. Jadi ini kita nak lebih ramai lagi pengkaji. Dan guru perlukan sokongan. Guru perlukan sokongan. Pensyarah perlukan sokongan. Sokongan yang serius. Bukan sokongan yang diadakan sedikit-sedikit saja. Perkara ni kalau nak bercakap, kira 7 hari 7 malam tak habis tentang sokongan terhadap pendidik. Okey. Sangkut ya. Saya skip. Sebentar, ada 2 minit lagi kan. Dia apa? Hang. Allahu Akbar. Okey. Nampak gayanya hang di sini. Lagipun kita hanya ada 2 minit. Dah habis dah 2 minit tu kot. Ya. Jadi mohon maaf banyak-banyak, bahan ini akan dikongsikan, insyaAllah akan diberikan kepada urus dia, hanya kena fikirkan. Ini perkara yang penting, iaitu kenapa kita bercakap tentang kluster ilmu ini. Dan kalau kata supaya kluster ini akan merebak, menjadikan kita sebagai rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Itulah yang amat penting. Jadi nampaknya Dr. Moderator kan ni berhenti dekat sini. Yang ini pun dia dah jam. Padahal ada macam-macam lagi cerita dekat bawah tu. Tapi bolehlah nanti untuk kira tonton sendiri ke, baca sendiri ke, dan Kak Ni mohon maaf banyak atas segala kekurangannya. Bonda mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah dari hati seorang pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Kak Ani ya. Itulah sayangnya kita mempunyai masa yang sangat terbatas, sebab sekejap lagi kita akan mulakan sesi selari Kak Ni ya. Jadi sekalian penghargaan lah, dan terima kasih yang tak terhitung kita ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya, Datuk Dr. Hajah Nuraini ya, atas perkongsian yang sangat padat dan bermakna petang ni. Banyak betul ya tangkapan ya. Orang sekarang guna perkataan tangkapan atau cekupan ilmu ya yang kita peroleh. Syukur alhamdulillah ya. Orang tua-tua kata dari bengkok tu jadi lurus. Orang tua-tua kata lah kan, dari bengkok dia jadi lurus. Dari kusut jadi lerai, daripada keliru saya jadi pandai lah hari ni, sebab macam-macam yang Kak Ani ceritakan pada kita petang ini ya. Jadi semoga doa dan harapan kami supaya pemahaman kita kutip ini boleh kita lanjutkan ya, dan kita alirkan menjadi sungai dan lautan insya-Allah. Amin. Jadi, Amin.
cadangnya awal kita nak buka untuk sesi soal jawab, tapi kerana kita memang kesuntukan masa, jadi kalau siapa-siapa yang ada soalan tu mungkin boleh tanya Kak Ani sendiri lepas ni kan, Ya, mungkin insyaAllah. secara peribadilah. Jadi saya ingin mengembalikan sesi ini kepada Puan Pengerusi Majlis, Dr. Nasiha. Terima kasih banyak-banyak.